Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azimil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrul dahirina. Amanna billah wa rasulillah. Allahumma aftah alaina wa dhurriyatina futuhal arifin. Wa fakihna fid din wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kalinya dan selama-lamanya syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Baik, jadi sambung lagi pada fasal yang seterusnya. Kita masuk pada fasal yang seterusnya. Ini dalam kita nak melakukan apa-apa jua pekerjaan, khususnya pertama dia niat. Lebih-lebih lagi nak cerita ni makna permulaan kita nak untuk ilmu ni, makna dia ada fasal dia. Jadi katanya musannif, faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Dikatakan faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Ini suatu fasal pada menyatakan niat tatkala hendak belajar dan menuntut ilmu. Jadi kita nak belajar, wa ilmu kita sendiri ataupun anak cucu kita. Dia nak pergi sekolah, nak pergi mana madrasah, nak pergi tempat pengajian, maka kita ajak dia. Nak pergi sekolah ni untuk apa? Untuk niat dia tu. Supaya ilmu yang dia belajar itu ada manfaatnya. Baik, bahawasanya katanya musannif tak dapat tidak bagi yang menuntuti ilmu itu. Mana ilmu ni, mana ilmu din, tak kiralah apa jua ilmunya. Apa dia? Daripada berniatnya seseorang untuk ilmu itu pada masa menuntutinya ilmu. Jadi masa kita belajar, masa kita menuntut ilmu, maka tak dapat tidak daripada kita berniat. Niat. Sebab apa? Kerana bahawasanya niat itu ialah asal pada sekalian kelakuan. Makna jadi satu humbi. Jadi satu asas bagi satu perbuatan amalan yang kita nak lakukan. Niat ni dikatakan satu asas. Nampak tak? Sebab apa musannif kata kita kena niat? Dalam bentuk ilmu ni kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi, hadis Nabi sabda, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Jadi makna dia, seolah kita kata kalau khusus kita dalam mazhab kita Syafi'i, makna sihhatul a'mali binniyat. Mana sah amalan kita ni dengan kita niat. Kalau ibadat tidak ada niat sajalah. Itu beza. Contoh, kita ni bermusafir. Pergi pasar masjid kita
Berhenti dulu, bolehlah kita rehat, istirahat, boleh kita solat. Nah, jadi berhenti kita kat masjid, nak duduk 2 orang dengan kawan. Masuk dalam masjid sebelum nak solat, nak qasar ke jamak ke, duduk tu rehat. Seorang duduk menyandang lena lagi. Seorang lagi masuk tu, tak kebetulan pintu nampak, dia kata niat itikaf. Dia pun niat. Nah, niat itikaf saja, aku itikaf dalam masjid kan tak lah. Seorang lagi duduk tidur saja. Dua-dua berlena. Hak seorang lena, seorang lena. Tapi beza. Hak seorang lena dalam keadaan beribadah. Hak seorang lena sajalah. Jadi dua-dua boleh. Hak seorang boleh istirahat. Hak seorang lagi boleh istirahat. Boleh pahala ibadah. Itu makna beza lah. Niat. Beza dia niat lah. Nampak tak? Untuk sah satu amalan. Arti apa dia? Innamal a'malu bin niyati tu. Bahawa sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya seorang. Ni amalan tu dengan niatnya seorang. Nah, ini hadis sahih. Ni hadis sahih lah. Hadis ni hadis sahih. Bahwasanya amalan kita ini dengan niat. Baik, ni jawab mari dulu supaya apa? Kita permulaan nak buat ibadat tu nak suruh niat. Katanya musannif dan diriwayat pula. Mana daripada ada yang lain pula dan diriwayat pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis yang lain pula katanya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya arti sabda Nabi beberapa banyak. Mana beberapa banyak daripada amalan-amalan mana yang dilakukan oleh seseorang tu. Yang berupa ia amalan itu dengan rupa amalan dunia. Melakukan satu pekerjaan dengan rupa amalan dunia. Nampak tak? Kata? Jadi amalan dunia ni seperti makan, minum, tidur. Harus semua tu. Makan, minum, tidur. Semua makan belaka kita. Semua minum belaka. Semua tidur. Bahawasanya makan, minum tu ni dia panggil surati a'mali dunia. Rupa daripada amalan-amalan dunia. Nampak tak? Makan, tidur. Dan jadi ia mana? Amalan-amalan yang berupa dengan amalan dunia tadi. Seperti contoh kita kata makan, minum, tidur tadi ni. Jadi ia dengan elok niatnya seorang daripada amalan-amalan akhirah. Jadi daripada amalan akhirah. Jadi makna dia apa? Dia makan. Makan ni asal kita kata daripada amalan dunia lah. Dunia makan. Nampak tak? Kita bak tu duk boleh penyakit sakan tengah tu. Makan juga kita orang kita ni. Setengah tempat mati tak ada makan. Tempat kita ni mati dengan makan gitu je. Jadi beza dia, makna dia apabila seseorang tu dia makan, sebab apa? Untuk dia qasadkan, dia niatkan untuk menguatkan dengan ibadat. Untuk dia beribadah, maka dia makan tadi tu untuk beribadah dengan niat dia, maka makanan jadi amalan dunia jadi rupa bentuk amalan akhirat.
minum dia. Nah, dengan niat untuk menguatkan, untuk beribadah. Ataupun tidur dia. Tidur tengah hari sikit, malam nak bangun tahajud dan sebagainya. Tidur tu untuk kuat. Kalau tak lena, kita tak cas kak, tak boleh pergi kan. Jadi niat tidur tu jadi, maka tidur tu asalnya harus dengan niat dia tu jadi ibadah. Nampak tak? Tu. Dengan orang panggil baik niat dia. Tapi jangan Ustaz Khairul duduk mengajar, pakat tidur. Berapa niat dia nak buat ibadat. Nampak tak? Tu berlawan dengan ibadat lah tu. Satu ibadat mengaji bila kita tengok kau lah. Nampak tak? Saya ni sebenarnya nampak ya saya duduk pergi mengaji tu saya dapat dua. Satu, saya dapat majlis ilmu. Satu lagi, saya tidur niat kerana untuk berkuat beribadah. Itu dia. Tapi makna kita, niat tu. Tu beza dia. Nak cerita tentang niat kita. Sebab tu penting niat ni, satu perkara yang penting. Habis. Nampak tu lah. Dan beberapa banyak daripada amalan-amalan yang berupa ia amalan dengan rupa amalan-amalan akhirat. Amalan akhirat bersedekah, berpuasa. Apa lagi? Kita melakukan ibadah dan sebagainya. Kemudian jadi ia mana? Amalan-amalan yang rupa bentuk dengan amalan akhirat. Daripada amalan-amalan dunia dengan jahat niatnya. Nampak tak? Jadi makna dia apa? Dia buat amalan yang baik tapi dia rupa akhirnya dunia. Tak ada apa saja. Dia bersedekah. Sedekah ini satu amalan akhirah. Ini perisai kita esok ni. Nampak tak? Bersedekah. Jadi, kena ingat segala amalan yang kita buat, kita puasa, kita berzakat, kita salat. Ini semua amalan yang akan jadi satu. Bukan kata saja, bahkan ada hikmah dia. Kita puasa. Bahkan puasa ini kita esok akan menepiskan kita daripada bara-bara api yang akan melontar kepada kita. Tu mana amalan-amalan kita. Hak ni yang nak bantu kita ni. Nampak tak? Jadi kalau kita sedekah. Sebab apa kita buat sedekah itu? Kita nak seorang kata kita ni seorang yang pemurah. Kita berpuasa, nampak kurus, nampak letih. Supaya orang kata kita ni daripada ahli zuhdi, orang zahid, orang ibadat, orang banyak ibadat. Hebat. Nak seorang kata, dia bagus, tengok tu. Tak berpuasa, tengok muka dia pun letih je. Orang kuat ibadat, malam ni korang tidur, nampak Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi makna, nak supaya orang kata kita, ataupun nak meriak, nak tunjuk dan sebagainya, akhirnya amalan yang akhirah jadi dunia. Ni penting dia. Penting supaya kadang-kadang kita hak duk mengaji ni, setan ni dia tak mari tipu daya suruh kita tak mengaji. Memang kita hak duk minat mengaji dah. Tak kalau kata orang mari setan kata hang jangan duk mengaji lah. Tak. Kita kata dia cakap saya lain tak apa lagi. Marah saya mengaji saya nak marah ni. Setan ni mari ke mana? Dia kata ish padan sungguh. Saya duk jumpa dekat orang panggil Lakeview ni tak ada orang macam hang ni. Rajin sungguh mengaji surah. Kita kata memang saya pun dah nampak begitu ke? Sudah. Makan kesihatan lah kita. Gitu tak? Jadi makna dia amalan ni kita kena belajar dengan jahat niat kita, maka amalan kita jadi dunia. Habis nak bagaimana? Perbetul niat kita. Tu saja. Lintasan hati dia mari berasa nak riak mari tu, nak istighfar kita, nak minta jauh. Tolak je. Nak buat gimana bangsa hati dia duduk lintas mari, kita jangan ikut dia, tolak kita. Habis dan sehingga bahawa berniat. Ni sepatut. Tu mana amalan tu. Habis bagaimana kalau kita menuntut ilmu, kita ajak anak kita untuk pergi sekolah, abang, kakak, ingat. Nak pergi sekolah ni macam mana kita
terapkan bagaimana kita nak asuh dan didik anak kita, kita ajak dia untuk dia niat lagu mana. Bahkan kita sendiri khususnya, katanya, dan saya kira bahawa berniat oleh yang menuntuti ilmu, dengan tuntut ilmu itu akan keridaan Allah Ta'ala. Jadi, saya rajin pergi mengaji, Allah saya ni tak tahu dah umur ke tua. Tak badan pun rasa tak apa larat, lutut pun longgak habis dah. Nah, nampak kalau lah lift rosak kat naik atas pakai tak turun dah, ujung dah lift. Jadi duk pi surau ni bukan kata rajin harap kat Tuhan sayang, Tuhan ada pandang rahmat tu je. Dan mudah-mudahan dengan kerja saya duk turun naik, amalan ibadat ni tak ada lah. Duk harap duk pi surau, duk jemaah, duk mengaji. Harap-harap Tuhan suka. Bila Tuhan suka agak, maka tempat dia Tuhan letak mana? Syurga lah. Tak, kita hari ni nak cari apa? Cari suka Tuhan kita. Mana redha Tuhan kat kita. Mana saya mari belajar ni, saya mari ni, saya buat ibadat ni bukan dalil. Supaya nak Tuhan suka. Mana Tuhan redha ke saya? Tu pertama niat dia. Nampak tak? Ni kita betul niat. Mana kita abang pergi sekolah ni sebab apa? Nah, abang niat di hati abang supaya Allah suka, Allah sayang pada abang, Allah sayang pada kita abang. Nah, sebab Allah suruh kita belajar. Mana kita pergi sekolah, mana niat di hati ni kita pergi ni kerana Allah. Nah, lama-lama terterap di hati anak kita tu. Kita sendiri. Nah, pergi buka nak kita nak keluar rumah, kita pegang abang. Nah, abang nak pergi sekolah, abang niatlah, abang langkah nak keluar ni pasal kerana nak mencari keridaan Allah. Nampak? Kita pun sama. Keluar pergi kerja sebagai suami ni, pasal niat, ya Allah, aku sebagai seorang suami, nak mencari nafkah kewajipan aku di atas anak isteri aku keluar dengan mencari keridaan-Mu, ya Allah. Keluar kita. Tak kira apa jua kita buat, satu perkara, maaf kita niat dengan kerana mencari keridaan Allah. Dan akan negeri akhirah. Niat untuk dapat balasan negeri akhirah. Ni kita niat. Nah, supaya amalan yang kita buat ni, maka Allah balas di akhirat esok. Nampak? Biarlah manusia hari ni tidak memuji kita, tak kenal kita, tidak mencela dan sebagainya, maka kita mengharapkan ialah puji balasan. Hari ni kita kalau kadang-kadang nak buat amal ibadat tu, kalau orang tak nampak tu rasa semangat tu kurang. Tak tahu sebab apa. Dia rasa tak apa nak naik semangat. Angin tak apa ada. Yang nampak tak? Bila ada orang tengok, jadi rasa semangat sikit. Hari ni kita bisik dengan hati kita, ya Allah, setakat hendak pujian hanya sekadar sehari tu yang dia puji. Dan boleh kali hari yang sama juga dia keji kita balik. Jadi makna dia hari ni tak apalah orang tak tahu pun kita buat apa. Kita mari-mari di surau ni ada tabung, terlempak sela-sela kap. Contoh kata lah. Jadi makna kita seorang-seorang aja. Lagu mana pun kita buat ibadat orang tak tahu. Jadi kita nak apa? Tanam di hati kita tu supaya nak akan balasan di akhirat esok. Tu. Tak kira amalan. Mana khusus kita hari ni ialah belajarlah. Kita masuk belajar kerana kita nak akan balasan akhirah. Dan menghilangkan kejahilan. Dan kita niat, ya Allah, aku mari nak belajar ni bukan apa. Bukan kata nak tunjuk kata bagus mengaji ke, ataupun ada perubahan dah ni. Tak. Kerana memang niat kita ni satunya nak menghilangkan kejahilan daripada dirinya. Sebab tu bila seseorang dia niat dia betul, maka dia mengaji dengan siapa pun dia tak rasa apa. Walaupun dia hebat, walaupun dia berakhlak tinggi. Cuba kita tengok para ulama. Bagaimana akhlak tawaduknya, sikap rendah diri mereka. Sebab itulah Allah angkat martabat mereka sehingga menjadi seorang. Dia tak kira siapa pun. Asal ilmu maka mulia dia. Nampak tu. Makna dia niat ni supaya apa? Untuk menghilangkan kejahilan. Maka hilang. Kalau kita kira lah. 2 tahun ni saya rasa mungkin dia antara ayah-ayah abang ni mungkin tua. Kita kata munasabah hak yang tua lah. Tapi tak, dengan kita orang tua tak kisah. Umur mana pun kita duduk. Yang walaupun yang panggil,
Yang kita kata sampai benda ni mungkin orang kata budak sikit lah. Kalau kita kira makan garam tu, kita makan garam tu lah. Tu dah naik darah tinggi tu. Gitu lah. Jadi mana rendahkan diri kita, duduk dalam masjid. Kenapa dah? Sebab tu masa saya duduk mengaji pondok tu, mana sistem pengajian ni mana dia tak kira orang tua, orang muda, semua duduk sekali mengaji belakang. Daripada kecil lagi, duduk tak ada kita. Mana tidak ada orang panggil perbezaan rasa tinggi dan sebagainya. Mana matlamat satu saja ialah menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan. Baik, dan seterusnya kita niat apa lagi? Satu, kita niat untuk menghilangkan kejahilan diri kita. Dan daripada sekalian orang-orang yang jahil. Nak sekali kita ada, kita nak kita pandai, barulah kita nak hilangkan orang lain pula, ahli keluarga kita, sanak saudara, masyarakat dan sebagainya. Tu kita nak sebarlah. Bila kita ada, kita niat, ya Allah, aku pertama kalinya untuk menghilangkan kejahilan diriku. Dan seterusnya, ahli keluarga aku dengan kepahaman, aku nak sampai pula pada ahli keluarga. Dan akan menghidupkan agama. Makna kita niat belajar untuk apa? Belajar ni ialah untuk menghidupkan agama. Hidup agama ini tak boleh dengan semangat semata-mata. Maka nak menghidupkan agama, semangat tu penting. Maka mestilah kena ada pengetahuan. Kita nak ajar orang buat baik. Dan kan kita tak boleh. Kita sendiri pun tak boleh tunggang langgang lagi. Maka macam mana kita nak ajak? Macam mana kita nak menghidupkan agama? Macam mana kita nak menegakkan agama? Dan mengekalkan Islam. Niat nak mengekalkan Islam. Baik. Kerana bahawasa, sebab apa? Kerana bahawasanya kekal Islam itu dengan ilmu. Mana? Dengan ada ilmu. Nak kekal Islam ini, mestilah dengan ada ilmu. Dan tidak sah zahid dan takwa itu. Mana bersifat dengan zuhud daripada dunia dan takwa itu dengan jahil. Maka tidak akan mari sifat zuhud, tidak akan mari dengan sifat takwa dengan kejahilan. Orang yang nak zuhud, saya zuhud ni. Kita buat zuhud zuhud di mata, di hati tak. Gitu tak? Jadi kalau orang yang ada ilmu betul, orang yang ada kepahaman, dia kenal yang mana sebenar, akhirnya nak membuatkan dia zuhud. Tak mari dia 20, umur lepas sehari lah ni masuk, dah kita kata mula 10 umur, 20, 30, 40, 40, naik 50, dah naik 60. Nak pulun lagi kah? Nampak tak ketika duk nampak duk pulun lagu tu je. Duk mengaji dan sebagainya, duk nampak bahawa mana yang sebenar, ada mari takut. Dan akan lahirlah sifat takwa. Takwa ni, takut ni mari daripada ada pengetahuan lah. Kalau tidak ada ilmu, maka tidak akan jadi sifat takwa dan zuhud. Ni kena belajar. Itulah jadi orang panggil orang yang takut ialah orang yang ada ilmu. Jadi makna orang yang ada ilmu lah, yang orang yang takut akan Allah Ta'ala ni. Dan telah bersyair oleh Syekh Al-Imam Al-Ajallu Burhanuddin Sahibul Hidayah. Nampak tak? Syekh Burhanuddin Sahibul Hidayah. Tuan kitab Al-Hidayah. Apa dia syair? Akan suatu syair bagi setengah mereka itu ulama. Dia kata apa? Bermula fasad yang besar itu, orang yang alim tidak beramal. Dan terlebih besar daripadanya, daripada orang alim yang tak beramal, orang jahil berbuat amalannya. Kedua-duanya itu fitnah yang besar pada amalannya, bagi mereka yang berpegang pada agama dengan kedua-duanya. Ni. Jadi makna dia, apa makna?
Maksud syair tadi bermula yang jadi pasak dan karut-karut itu. Mana jadi rosak dan karut. Itu ialah orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, orang alim. Baik, orang ni perkara yang karut. Mana orang yang ada ilmu yang tak beramal. Baik, kita tengok macam mana rupa bentuk dia tak beramal. Dengan bahawa mengerja ia orang alim, dengan bahawa ia orang alim mengerjakan akan pekerjaan yang menyalahi syarak dan yang keji-kejinya syarak. Makna dia orang alim. Kita keluar naik satu kereta dengan orang alim, bermusafir. Semayangnya tidak. Nampak tak? Jumpa nak darah merata mengorat habis. Kalau ustaz sekali duk mengorat, hak belakang makmum ni kak, lompat lagi lah atas bumbung. Nampak tak? Jadi makna dia, kalau kita, hak orang yang orang alim, salatnya tidak, puasanya tidak. Ustaz tak puasa. Alah, kita qadha lah. Masya Allah, tabarakallah. Orang alim melakukan kemaksiatan, makna orang alim yang tak beramal, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathal. Mana orang alim yang tak beramal, dia ni mana maksud tak beramal itu, jadi katanya bukanlah dengan kata tak solat sunat qabliyah. Itu pun satu kecelaan dah bagi orang soleh dah. Tapi bukan dimasukkan teruk sungguh. Orang alim tak semayang sunat. Apa makna ni? Masuk ni teruk ni. Tak. Yang dimaksud ni makna dia menyalahi pekerjaan syarak. Solat bukan takat solat qabliyah ba'diyah. Bahkan solat zuhur, solat asar, solat maghrib, subuh. Subuh pukul berapa? 12.30. Subuh 12.30. Subuh apa ni? Habis dah. Nak masuk duha, masuk lohok dah. Lebih dari duha dah. Gitu tak? Jadi mana tu? Orang alim. Sebab itulah. Kita nak perhati lagu mana dia alim ataupun lagu mana kesupian dia sekalipun, maka syariat dia kita tengok. Dia ada setengah tempat. Dia mendakwakan bahawa dia ni daripada kalangan, ini dakwaan. Kita tak boleh tamah. Mendakwakan diri dia daripada kalangan sufi, ahli tasawuf. Tiba-tiba dia usung nak darah orang. Nak kan duk pergi mengaji, dia banyak ni, duk usung nak darah orang pergi merata. Jadi kata tak apa, Tok Guru berkat. Supir. Kalau supir di Indonesia tukang bawa lori kereta. tu supir dia juga. Kalau bawa perempuan merata, supir juga. Driver dia panggil. Jadi makna dia, tu bukan. Syariat tak kira siapa. Makna nak dikatakan dia terang mana lebih pun karamah, kelebihan yang ada pada dia, perkara mencari adat lagu mana pun, maka pandanglah pada syariat. Sebab itulah kalau orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia, rosak agama. Nampak? Kita ikut dia, rosak. Nampak tak? Sebab tu banyak orang lah ni, maaf cakaplah bahasa ni, mungkin kalau dengar orang marah sikit. Setengah ustaz tu dia marah. Ustaz ni apa, orang ni isap rokok dia marah. Setengah ustaz kan. Dia kata ustaz tu pun isap rokok. Tulak dia kata gitu. Nampak? Tu passion kan. Tu orang duk ikut lagu tu ayat ni. Orang memang suka ikut. Hak ustaz tu duk pergi mengaji, hak ustaz tu duk pergi mengajar, hak ustaz tu duk buat ibadat. Dia tak ikut sikit pun. Gitu tak? Dia duk ambil hak tak tu juga. Ya. 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 Jadi makna dia zuhud, kalau kita kata bagi mudah faham kita ni, bukan mana dia tinggal semua dunia tu. Makna di hati dia tidak ada kesan. Walaupun sekalipun dia bersepakai dengan dunia sekalipun. Dia ustaz pakai bel fire. Gitu tak? Pakai kemewahan. Tetapi makna tak salah pun. Tapi makna tidak ada lekat di hati dia. Tinggal. Tinggal. Sampai kita tengoklah.
Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kaya dia. Siapa tak kaya di Baghdad? Kaya. Nah, dia ulama-ulama ahli sufi tapi kaya. Tapi saat ketika mana penyamun masuk rumah dia? Macam mana sikap dia? Harta yang dia ada tu adakah terlekat di hati dia? Baik. Penyamun masuklah rumah dia. Dah. Duduk tengah-tengah duduk angkut barang, tengok. Nak ada seorang orang tua. Awal lagi orang tua ni menyamun. Nampak tak? Dia kata jangan duk ambil barang tu. Barang tu buat apa angkat TV besar sangat. Ni kita pergi dalam bilik tu ada barang kemas. Mai. Satu kotak barang kemas. Ya ke? Mai. Duk angkat TV ni buat apa? Kita ambil barang kemas kita pergi beli TV. Contohlah kan. Dia pergi dia angkat barang. Dah. Tolong angkat lagi. Nah, tolong angkat bawa heret pergi dua orang. Nak jom. Lepas tu kata nyahap penyamun, dia kata Pak Long, kita bahagi dua boleh tak? Nah, atau tak apa malam ni hang ambil kat hang lu. Lain malam kalau kita jumpa lagi, kita bahagi dua. Yang tahu. Nampak tak? Tu. Jadi bila balik laki ni, malam ni mencuri seronok tu. Mencuri sangat-sangat beruntung dia kata. Dia kata ingat saya hero dah, rupanya ada lagi Pak Long tu awal lagi masuk. Nampak tak? Kita tak. Dia pencuri lagi dahsyat, dia masuk tapi dia yang bagus dia tolong angkat saya dia tak ambil. Dia kata kalau jumpa sekali lagi baru bagi dua. Tak apa malam ni saya seorang. Dia bertanya hampir rumah siapa? Dia kata saya pergi rumah belakang tu penghujung sekian-sekian pialan tu. Dia kata masya-Allah, hantar dak rumah siapa tu? Tak tahu. Itulah rumah waliullah, kekasih Allah. Orang tua yang hang kata Pak Long tukang curi tu tuan rumah. Nampak tak? Jadi agak-agak kita kalau orang duk main duk ragas pagar kita buat apa? Tak masuklah rumah kita, so cerita masuklah rumah. Kita cerita dia ragas pagar mau. Rasa-rasa terlentang kat belakang dah. Plastik kat tingkap mu. Wah. Padahal dia mungkin nak betui lampu kita ke apa, kita sangka dia menyamun dah. Habis pang kita jatuh dah. Tak dan masuk je, kalau masuklah rumah siap. Tak keluar jawab dia. Tu. Makna bukan kata tak boleh ambil. Dia ambil tapi tak lekat di hati dia. Nampak tak? Bukan makna syarak ni nak memang ajak terus tinggal suruh dia tak. Tidak. Tapi makna ambil tetapi tak terkesan. Tapi biasanya kalau kita terlampau, kita orang biasa ni ambil ada kesan di hati. Tu saja. Nampak. Tapi tak boleh kita tahu. Nampak tu ni tak ada zuhud. Kita tak tahu. Ini orang panggil sifat hati. Nampak sifat hati seseorang. Wallahu a'lam. Cuma kita mengaji, kita tahu. Maka kita nak hukum dia zuhud tak zuhud, itu bukan hak kita. Nak hukum dia war'a, dia hukum dia takwa tak takwa. Nak hukum dia lagu mana, ikhlas tak ikhlas. Boleh kita kata, dia ni tekah ikhlas, dia ni tak ikhlas, saya tahu, tengok muka saya kenal dah. Orang kita hebat lagi pada Tuhan yang buat ibadat tu. Gitu tak? Habis. Jadi, makna dia, kita lebih hebat daripada orang yang buat ibadat. Insya dah. Rasa macam cepat malam ni. Kan jam pusing awal kan? Tidak rasa lama. Baik, jadi kita dekat insya Allah. Habis itu kita akan sambung pada maksud syair. Jadi kesimpulan dia, kita dalam apa jua ibadah, maka niat kita lah bagi betul. Kita niat betul dan kita ajak anak-anak kita supaya berniat dengan niat yang sebenar. Dia nak kaya, dia nak apa, itu tak apa. Abang mengaji dah nak. Hari ni kita terak dengan kaya lu hati nak kita. Hak lain kita maka bukan tak boleh, silakan. Tapi yang pertama kita niatkan abang dia, abang pergi mengaji sekolah, carilah redha Allah. Menuntut ilmu kakak, menuntut keredaan Allah. Bila dapat redha Allah, yang lain tak ada masalah. Habis itu. Jadi katanya musannif, maksudnya bermula jadi fasad dan karut-karut. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا وذرياتنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونوير به قبورنا وقبور أمواتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.